Saya jemput Sri Gading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Tan Sri Yang di-Pertua. Saya memulakan ucapan menyokong Belanjawan 2024 YB Tambun dengan kata-kata Saidina Ali. Unzur ila ma qala wala tanzur man qala. Lihat kepada apa yang dikata. Jangan lihat kepada siapa yang berkata. Di Dewan yang mulia ini adalah tempat pemimpin-pemimpin politik negara berbahas, berhujah dan memberikan pandangan serta pendapat untuk kebaikan negara, khasnya kepada rakyat Malaysia yang berjumlah lebih daripada 30 juta. Kita maklum, pembangkang akan berperanan sebagai check and balance, memberikan pandangan yang mungkin kritikan. Begitu juga di pihak kerajaan, backbenchers, cadangan dan teguran tetap kami berikan, itulah namanya demokrasi. Berkaitan dengan isu Palestin, lawatan Perdana Menteri kita ke negara-negara Arab, ada pandangan yang menyatakan seolah-olahnya tidak perlu. Tetapi kalau Perdana Menteri tak pergi, lain pula ceritanya. Jadi di sinilah sebenarnya pada kita sebagai rakyat Malaysia sewajarnya kalau isu Palestin kita menyokong kepada rakyat Palestin yang ditindas. Mengapa kita tidak bersama dengan Perdana Menteri yang telah mengadakan pertemuan-pertemuan khas dengan pemimpin-pemimpin Arab di negara Teluk di sana. Tan Sri Speaker yang dikasihi, berkaitan dengan sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah, di mana menerusi amalan subsidi menyeluruh, kerajaan telah mengalami ketirisan dan kerugian yang banyak, di mana terdapat kebocoran yang berlaku keluar negara atau ke pasaran gelap seperti di sel. Dengan adanya sistem padu, pelaksanaan subsidi bersasar dan cash transfer dapat dilaksanakan dengan data yang lebih baik dan komprehensif. Langkah kerajaan melaksanakan subsidi bersasar amat baik dalam memastikan subsidi diberikan kepada mereka yang lebih memerlukan, di samping kerajaan dapat mengurangkan bebanan fiskal. Kerajaan perlu melihat kelebihan menggunakan cash transfer berbanding mekanisme lain seperti penggunaan baik voucher ataupun kad, di mana rakyat lebih tahu keadaan kewangan mereka dan bagaimana mereka untuk berbelanja pada bulan berkenaan. Melalui pengurangan dan juga rasionalisasi subsidi yang akan dilaksanakan oleh kerajaan, langkah ini adalah sangat baik demi meningkatkan peruntukan dan juga kepada 2 bilion untuk peruntukan STR, iaitu 25% lebih daripada yang lepas, daripada 8 kepada 10 bilion. Sumbangan tunai ramah untuk isi rumah miskin dan miskin tegar di bawah data e-Kasih akan terima maksimum 3,700 tahun berbanding 3,100 pada tahun 2023. Kadar STR untuk belia juga dinaikkan kepada 500 daripada 350. Ini memberikan satu pencapaian dan juga rakyat akan menerimanya dengan lebih baik. Mekanisme cash transfer juga sangat baik kerana lebih fleksibel, lebih mudah dan kos pengurusan yang kurang dan tidak membebankan rakyat. Tan Sri Speaker, berkaitan dengan penubuhan pusat pengajian kecergasan buatan pertama negara, iaitu Fakulti AI di UTM. Sri Gading mencadangkan supaya penubuhan fakulti ini yang merupakan pertama kali di Malaysia, satu inisiatif yang baik dan perlu diberikan perhatian lebih kerana industri AI ini merupakan sebuah industri yang sangat relevan dengan arus pemodenan teknologi. Kelangsungan dan kebersamaan institusi pendidikan dan peranan industri dalam membangunkan modul dan juga silibus pendidikan yang selari dengan kehendak industri dalam menjamin kebolehpasaran graduan. Sri Gading mencadangkan sisi libat urus
Sesi libat urus dengan pemain industri supaya silibus yang bakal diketengahkan dapat disenajikan dengan kehendak industri dan dapat menjamin kebolehpasaran graduan. Kerjasama dengan industri-industri dan syarikat-syarikat terkemuka dunia seperti Huawei, Alibaba, Microsoft dan juga Amazon perlu diadakan untuk pelajar mendapatkan sijil profesional yang diiktiraf di seluruh dunia. Fakulti ini juga perlu memberi tumpuan ke arah memanusiakan AI supaya ia tidak mendatangkan kesan negatif kepada masyarakat tanpa terlalu bergantung kepada garis panduan konvensional dari badan-badan dunia seperti IEEE, ACM dan sebagainya. Semua kurikulum, program akademik dan penyelidikan AI mesti melibatkan konsep memanusiakan AI kerana akhirnya kita menuju kepada kesejahteraan manusia. Tan Sri Speaker, projek pelebaran Lebuh Raya Utara Selatan 4 lorong kepada 6 lorong di mana kalau kita lihat dalam Belanjawan 2023, projek pelebaran Lebuh Raya Plus dari Yomping Utara ke Senai Utara, fasa 1, telah diumumkan dengan anggaran perbelanjaan sebanyak 525 juta. Manakala dalam Belanjawan 2024, Perdana Menteri mengumumkan bahawa projek menaik taraf Lebuh Raya Plus ini dilanjutkan dari Sedenak ke Sempang Renggam sekitar 20 km dengan kos sebanyak 931 juta. Isunya ingin penjelasan daripada Sri Gading berkenaan kos sebenar projek dan status projek yang diumumkan pada pembentangan KSP RMK 12. Mohon penjelasan daripada pihak Menteri Keuangan berkenaan status perkembangan semasa projek fasa 1 dan adakah penambahan kos ini merupakan kesan daripada lanjutan projek sedia ada. Tuan Speaker, seterusnya pengkalan data bersepadu dan kemaskini, di mana sistem pengkalan data utama padu yang diperkenalkan oleh Kementerian Ekonomi adalah satu langkah yang amat baik dan patut disokong penuh oleh semua pihak. Padu ditubuhkan dengan hasrat kerajaan menggabungkan maklumat sosioekonomi setiap isi rumah di negara ini bagi memperkemaskan pelaksanaan subsidi sebenar. Perkongsian data dalam kerajaan tidak seharusnya terhad kepada pelaksanaan subsidi bersasar sahaja, tetapi perlu bersifat proaktif dan ke arah pembinaan asas-asas untuk manfaat menyeluruh masa hadapan melalui suatu bentuk data berintegrasi, berpacukan nilai secara proaktif, berterusan dan bersifat jangka panjang. Pada masa ini, rakyat mengharapkan perkhidmatan kerajaan yang pantas dan berkesan. Ini mempunyai kaitan yang rapat dengan bagaimana data diintegrasikan antara pelbagai agensi, kementerian dan dianalisa untuk memberi nilai tambah yang menguntungkan rakyat dan negara. Integrasi data juga boleh menjadi komoditi baru yang boleh menjana pendapatan lumayan kepada negara, dapat membantu menyelesaikan pelbagai masalah, termasuk krisis dan ketidaktentuan kesihatan, persekitaran, ekonomi dan geopolitik. Intipati perkongsian data adalah kemampuan kita mengintegrasikan pelbagai data dari pelbagai sumber untuk membolehkan analisa rentas pelbagai domain kerajaan yang menjana nilai tambah. Kita boleh menyelamatkan wang kerajaan, mengesan kehilangan kanak-kanak, mengesan pelbagai jenayah dan memberikan pelbagai maklumat yang dapat menarik pelabur ke negara kita, seperti pertikaian antara syarikat dan peneraju syarikat dengan kes mahkamah ataupun kes jenayah. Jika sebagai contoh, sumbangan dari sebuah agensi kerajaan, persekutuan seperti JAKIM dan agensi negeri seperti Majlis Agama Islam dalam maklumat yang sama boleh disatukan dan dapat menyelamatkan banyak pihak. Inisiatif seperti dasar perkongsian data sektor awam
menggunakan platform MyGDX, data terbuka di bawah mampu dan lain-lain perlu dipantau dan dinilai semula sama ada ia benar-benar menyediakan integrasi data proaktif seperti ini. Tan Sri Speaker, berkaitan dengan program latihan negara, di mana kita sedia maklum daripada awal persekolahan bagi kita semua yang telah bersekolah lama dulu, rukun negara Malaysia, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Di mana kalau kita lihat dalam pasca Pilihan Raya 15 menunjukkan signal yang jelas terhadap isu perpaduan dan di Malaysia, di mana sebuah tinjauan daripada Badan Pemikir di Malaysia memperlihatkan 6/10 daripada rakyat Malaysia adalah mangsa diskriminasi, terutama diskriminasi melalui bangsa etnik. 43% daripada kes diskriminasi bangsa adalah datang daripada belia berumur 18 hingga 24 tahun. Bagi Sri Gading, peningkatan isu rasis dan sentimen kaum dalam kalangan anak muda ini menunjukkan lemahnya mereka dalam memahami identiti Malaysia dan kurangnya literasi kenegaraan dalam diri mereka. Pada beberapa minggu yang lepas, Menteri Pertahanan telah mengumumkan untuk mengadakan semula PLKN 3.0 dengan mekanisme dan cara yang baru. PLKN bertujuan untuk memupuk semangat patriotisme, kecemerlangan diri dan kepribadian dalam kalangan belia Malaysia. Program ini juga memberi tumpuan kepada pembangunan kemahiran, kepimpinan dan pemahaman mengenai nilai-nilai kerja berpasukan. Dengan memperkenalkan 3 fasa bermula di peringkat sekolah menengah hingga selepas SPM, Sri Gading pasti PLKN ini lebih menyeluruh dalam memastikan nilai perpaduan dan jati diri dalam kalangan belia lebih utuh. Tambahan pula, Sri Gading menyambut cadangan timbalan Menteri Pertahanan bagi membuka peluang kepada veteran ATM menjadi sebahagian jurulatih sekaligus memberi peluang pekerjaan dan platform yang terbaik kepada veteran ATM untuk memberi implikasi kepada anak-anak muda. Tan Sri Speaker, berkaitan dengan isu pengangkutan awam di Kuala Lumpur, di mana penggunaan bas rapid KL di Greater Klang Valley, jumlah penumpang bas di Lembah Kelang pada tahun 2022 juga meningkat sebanyak 46.2% kepada 57 juta lebih berbanding tahun 2021. Bilangan tertinggi adalah pada tahun 2019, 146 juta lebih penumpang yang menggunakan bas rapid KL. Isu dan cadangan daripada Sri Gading, ridership. Sebagai perbandingan, perjalanan bas di London mempunyai purata pengguna harian sebanyak 5 juta, manakala hanya kira-kira 200 pengguna harian bagi Kuala Lumpur. London dalam Kelang penduduknya mempunyai populasi kasar sekitar 9 juta orang. Cadangan daripada Sri Gading iaitu laluan khas bas dan time interval. Pelaksanaan laluan kontra koridor Ampang menunjukkan keberkesanan dalam meningkatkan kecekapan servis bas dari sudut frekuensi masa. Minta kerajaan untuk memperbanyakkan laluan khas bas seperti ini di sekitar ibu kota untuk meningkatkan kecekapan pengangkutan awam, sekaligus menarik lebih ramai pengguna untuk menggunakan bas. Langkah ini juga boleh mengurangkan penggunaan kereta persendirian dan mengurangkan kesesakan jika berlaku. Tan Sri Speaker, isu tempatan. Permohonan pembinaan Masjid Baru Nurul Huda, Kampung Parit Lapis Seri Dalam. Mohon supaya Amat Berhormat Perdana Menteri dapat meluluskan permohonan pembinaan masjid baru yang amat diharapkan.
di mana pihak Jabatan Kerja Raya Daerah Batu Pahat telah memperakukan bangunan Masjid Nurul Huda Kampung Parit Lapis Seri Dalam yang beralamat di Mukim 10 Senggarang Batu Pahat, Johor perlu diganti dengan baru kerana premis tersebut berada dalam keadaan yang kurang selamat. Selain itu juga permohonan untuk pembinaan masjid baru ini turut mendapat kelulusan sokongan daripada Majlis Agama Islam Johor. Yang kedua, Balai Polis baru Pekan Parit Raja. Jumlah penduduk Pekan Parit Raja semakin hari semakin meningkat. Jumlah penduduk terkini sekitar 95,000 orang. Kawasan pekan ini semakin pesat membangun dengan adanya UTHM, Kolej Kemahiran Tinggi Mara dan kelang-kelang sekitar Parit Raja. Keadaan trafik yang sesak dan sering berlaku kemalangan maut di jalan utama iaitu Jalan Keluang Batu Pahat sudah pasti memerlukan pengawalan dan pengawasan dari polis dengan lebih baik bagi memastikan keselamatan penduduk terjamin. Melihatkan Balai Polis sekarang yang kecil dan sempit kerana kawasan hadapan selepas pelebaran jalan utama Batu Pahat Keluang, sudah tiba masanya Balai Polis baru amat diperlukan. Justru itu, Seri Gading mohon cadangan Balai Polis baru bersama unit trafik di Balai Polis Pekan Parit Raja. Permohonan yang ketiga, pembinaan trek sintetik di Sekolah Tengku Putra Batu Pahat. Tujuan permohonan tersebut adalah kerana kemudahan tersebut tidak tersedia untuk kegunaan pelajar-pelajar di daerah Batu Pahat. Hal ini telah menyebabkan para pelajar terpaksa menjalani pertandingan di atas padang rumput yang tidak menempati piawan. Okeylah, Majlis Kejohanan pada kejohanan MSSD yang lalu. Yang keempat, penyelenggaraan bangunan kuil Sri Mutu Mariaman Ladang Genting Seri Gading. Kuil ini berusia lebih 87 tahun, masih menjadi tempat ibadat utama bagi penduduk kaum India di kawasan Parlimen Seri Gading, menjadi tumpuan kepada pelajar-pelajar India UTHM. Jadi Jatuh Kasa telah mengambil beberapa inisiatif dalam memohon bantuan kewangan bagi membaik pulih dan penyelenggaraan. Mohon kelulusan dari pihak yang berkenaan. Dan yang terakhirnya, pembinaan stadium daerah Batu Pahat di mana tanah telah ada digazetkan di Taman Putra Kencana, dan kami mengharapkan supaya permohonan permohonan stadium daerah Batu Pahat satu-satunya daerah yang tidak ada stadium untuk digunakan oleh rakyat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sekarang saya jemput Setio.